Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam Surau An-Najah, ahli jawatan kuasa Surau Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk kali yang seterusnya. Dan inilah nikmat, antara nikmat kehidupan di dunia ini, ya, nikmat dalam berkasih sayang dan menghubungkan silaturahim. Alhamdulillah, hari ini saya dipanggil lagi untuk memberi tazkirah, dan kali ini di bawah tajuk bersabar dan tawakal dalam menghadapi musibah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkataan musibah ini kita dengar pun takut dah. Dan tidak ada orang di atas muka bumi ini ingin dirinya mendapat musibah. Musibah ini adalah kalimah Arab, tetapi sudah menjadi ta'rif ataupun penggunaannya dalam bahasa Melayu kita. Musibah, dia terkena musibah, orang ini kena musibah. Apa makna musibah? Musibah terkena. Jadi kita ni, bahasa Melayu kita ni, bila kita bercakap, kita sebenarnya sudah menterjemahkan, menyebut benda tu sekali dengan terjemah. Terkena musibah, terkena tu musibah dah lah. Baik, walau bagaimanapun, kalimah musibah ini lebih ditujukan kepada menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Apa-apa saja. Kesulitan dalam hidup. Jadi musibah ini, sifat musibah ini berbagai-bagai. Sebab tu manusia dalam hidup ada yang dikenakan musibah, ada yang tidak dikenakan. Ada dikenakan di peringkat awal usianya, ada di pertengahan, ada di akhir. Jadi bila kita melihat kepada keadaan ini, maka kita mungkin bertanya, mengapa perkara ini terjadi? Mengapa terjadi perkara ini? Terkena kesulitan dalam hidup. Jadi bila berkait dengan hidup, maka di sana sama ada kehidupan itu yang melibatkan nyawa, melibatkan anggota badan kita, melibatkan harta benda, melibatkan orang yang disayang, dan yang terlebih besar daripada itu ialah melibatkan ad-din, agama kita. Sehingga Nabi SAW mengajar pada kita, wala taj'al musibatana fi dinina.
Yang bulan Ramadan kan selalu baca. Mohon pada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kenakan kesulitan, kepayahan dalam agama yang kita pikul hari ini. Jadi bila kita menyebut musibah ini, kalimah musibah itu banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita ambil satu contoh seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. 55, 155, 156 dan 157. Pasti kami akan menguji kamu. Kami akan lakukan test di kehidupan kamu semua di atas muka bumi ini dengan sedikit syai', artinya sedikit. Diuji dengan sedikit khauf, rasa takut. Apa makna rasa takut di sini? Kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir, takut di sini menghadapi jihad yang melibatkan pengorbanan nyawa. Siapa orang nak mati? Tak ada orang pun nak mati. Tetapi Islam ni indahnya dia, dalam hal mempertahankan agama, pertaruhan nyawa itu dibayar dengan harga yang mahal oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah ashtara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Tak sebut dalam Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli jiwa-jiwa yang terkorban kerana menegakkan agamanya dengan bayarannya syurga. Yuqatalu wa yuqtalun, dia berperang dan terbunuh, dan begitulah seterusnya ayat. Artinya syuhada, walau dia seorang yang tidak ada pun status kehidupan yang hebat, walaupun dia ni tidak dikenali, walaupun dia ni dhaif, tetapi apabila ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menerima musibah kematian ini, Allah Ta'ala beli nyawa itu dan dibayar ganti dengan syurga. Sebab tu tingkatan hidup golongan syuhada di syurga Allah Ta'ala ini berada di bawah anbiya, di bawah tingkatan para anbiya. Kemudian walju', ujian kelaparan. Tak ada orang nak lapar. Siapa dia nak lapar? Tak ada orang. Tapi Tuhan mengenakan rasa lapar ini. Apa maksud lapar di sini? Sekali lagi ditafsirkan dengan fardu puasa. Puasa syariat yang menjadi syariat nabi-nabi yang terdahulu, bukan saja menjadi syariat pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini jelas. Al-Quran sebut kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa kepada kamu sebagaimana kami wajibkan
kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi kalimah puasa ini menuntut kita berlapar, bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Dulu pada tahun 1995 atau 95 dan 96, saya berada di Kuala Lumpur. Saya duduk di Starport Garden. Saya kerja situ. Lama saya, 6 tahun juga saya duduk kat Kuala Lumpur ni. Saya pernah bertanya kepada non-Muslim, awak agama awak puasa tak? Masa tu bulan puasa. Dia kata puasa. Cuba kamu sebut macam mana sifat puasa kamu. Kita puasa waktu malam aja. Siang tak puasa. Siang kita makan, malam kita puasa. Lepas isyak kita puasa. Oh, sedap lagu tu puasa. Kita pun nak puasa lagu tu, bahan nasi parok-parok. Lepas tu tidur. Rupanya dalam agama Buddhism, agama Hinduism ini, mereka ada puasa. Tapi sayang, hakikat puasa itu sudah diselewengkan. Sudah diselewengkan. Hatta golongan yang diberi kitab yang lebih hawa daripada kita, Al-Yahudu wan Nasara. Nabi Musa AS pun berpuasa. Maryam pun berpuasa. Zakaria AS berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sawma, kata Maryam, aku bernazar kepada Tuhanku berpuasa. Jadi hakikat berlapar ini memang menjadi ketentuan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di sini terujilah manusia dengan musibah lapar. Teruji. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Tapi hakikatnya kita, Masya Allah, puasa kita boleh pakat puasa ramai-ramai. Tapi semayang ni masalah. Semayang payahlah. Setengah-setengahnya. Puasa dia ada semangat dia. Pasal petang kakak nak makan kuih lah, apa ke benda, dia ada satu semangat situ. Semangat berlapar. Wa naqsi minal amwat, dan ujian berbentuk kekurangan harta. Maka ditafsirkan di situ zakat. Keluarkan zakat. Allah payah ni. Ini satu ujian. Bukan banyak tuan anak. 2.5% je. Bukan 25% seperti yang ditutup oleh LHDN tu. LHDN dia buang titik perpuluhan antara 2 dengan 5 tu, dia tolak ke belakang jadi 25. Maka kita bayarlah 25. Zakat hanya 2.5% je, zakat harta. Itu pun fikir tu habislah hati aku. Ada yang cuba lari daripada melaksanakan tuntutan ini. Apakah Allah menjadi rugi? Apakah miskin, jadi Allah tu jadi miskin ke? Ataupun terjejas kerajaan Allah kerana orang nak bayar zakat? Tidak. Memang itu ujiannya, supaya sedikit daripada harta itu kita serahkan kepada orang-orang yang memang Allah Ta'ala uji hidupnya dengan susah. Bukan dia tidak bekerja, bukan dia tidak mencari kehidupan, tapi dia teruji begitu susah. Dia hidup di kalangan orang yang senang, bukan tak ada kerja, tapi pendapatan dia begitulah. Sebab tu agama kita ini pembersihan diri, at-tazkiyatun nafs, pembersihan diri ini banyak cara. Pembersihan yang paling besar ialah zikrullah Azza wa Jalla, iaitulah solat. Dan solat ini sudah menjadi ketentuan syariat kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kita lihat saja dalam surah Taha.
bagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat kerana mengingatiku. Tapi bila kita tanya orang Kristian hari ini, bagaimana kamu bersolat? Sedangkan hukum solat itu ada dalam kitab kamu. Tak silap saya dalam Matthew, New Testament, ataupun dipanggil Injil. Bible dia ada dua bahagian. Bahagian pertama namanya Old Testament, Perjanjian Lama. Bahagian yang kedua, bahagian yang pertama itu Old Testament itu mengandungi kitab Taurah dan Zabur. Ataupun dia sebut bahasa tu dipanggil Mazmur. Sama lah tu, Zabur, Mazmur sama. Mazmur khusus diturunkan kepada Nabi Daud. Bila dilihat, dulu kita tak pernah tahu, kita hanya diajar di sekolah Taurah, Zabur, Injil, Quran. Hafalah kita ni. Siapa kebesar pun tak pernah tahu mana kitab Taurah, mana kitab Zabur. Kita disuruh beriman, tetapi di sekolah tak diajar, tak ditunjuk kepada kita mana satu Zabur, mana satu Taurah. Tak ditunjuk. Even saya sendiri pun, kali pertama tangan saya memegang kitab Taurah, Zabur, Injil ni ketika saya belajar di Pakistan. Di Pakistan saya masuk hotel Sheraton Hotel. Kerana mengantar kawan saya daripada Malaysia masa tu ke Sheraton Hotel. Oh, hebatlah Sheraton tu kat Pakistan ni. Hotel 5 bintang lah tu. Saya masuk dalam dia punya hotel, buka laci tengok ada Bible. Bible cetakan apa nama tu, dipanggil Gibbon gitu. Tapi versi Gibbon ni tak begitu bagus sebenarnya. Yang bagus dia pokok dia ni, Injil ni dia ada versi-versi dia. Boleh pula antara dia tu hak molek tak molek. Kita Quran satu versi je. Pokok ni versi banyak. Kemudian dia pun berbangga, versi King James kita paling bagus kali. Orang ni kata tak, aku Gibbon. Hak mana satu tahu dia orang ni. Hak tu pun berkelahi dah. Hak dalam isi kandungan tak kira lagi tu. Maka itulah pertama kali saya tengok, ini kitab Bible. Tengok depan tu Old Testament. Taurah dia tulis situ. Gini Taurah. Banyaklah dia punya chapter dia tu. Taurah bermula dengan Genesis, Keluaran, Kejadian berakhir dengan Ezekiel belakang tu. Lepas tu New Testament pula. Itulah Gospel tu. Matthew, Mark, Luke dan John. Dan adalah surat-surat Paulus ataupun apa-apa yang dikarang oleh Paul itu. Tapi bahasa Arab putih, saya tak tahu bahasa Arab putih, tak boleh baca ya. Tengok saja macam tikus tengok besi. Jadi apa yang memahamkan saya kepada Taurah masa itu ataupun Bible ini ialah buku-buku Ahmad Didat lah. Buku-buku Ahmad Didat, buku-buku orang yang bercakap mengenai perbandingan agama, kecil-kecilan. Sebab dhaifnya saya ialah tidak memahami bahasa Inggeris. Mana bukan tak boleh bercakap uduh-uduh tu. Nak tanya khabar sebagainya, tapi bahasa buku dia lain. Bahasa bercakap ni habis-habis tak ada, kita guna bahasa isyarat je. Boleh faham, buku tak boleh. Jadi tak dapat faham apa di dalamnya. Pada tahun 2012 hampir 4 bulan saya baca Bible ni dalam bahasa Melayu. Baru jumpa bahasa Melayu. Itu pun beli di Melaka. Di Melaka dia ada jual buku ni, Bible ni dalam bahasa Melayu. Saya cari lama dah, tak jumpa, payah. Jadi di situlah saya kata tak apalah aku nak baca Bible ni. Sebab di dalam tu disebut Taurah, disebut Zabur, disebut Injil. Dan di dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman,
Wa anzalna at-taurata fiha nurun wa huda. Dan kami telah turunkan Taurat itu, di dalamnya merupakan cahaya dan petunjuk. Liyahkuma bihan nabiyyuna min qablikum. Yang mana nabi-nabi terdahulu telah menggunakan sebagai dasar perundangan. Dan begitulah seterusnya ayat. Banyak lagi. Pada saya, Tuhan menyebut Taurah, Injil dan Zabur. Tidak ada lagi Taurah, Zabur, Injil ini tidak ada lagi. Itulah kitabnya. Tak ada dah. Itulah sebenarnya kitabnya. Soalnya kalau kitab ni sudah dirosakkan, sudah diubah, sudah kita kena tengoklah kat mana perubahan dia. Tak jadi murtad baca Zabur, Injil ni. Habis saya baca semuanya. Maka pada saya, tak hebat benda ni. Tak hebat pun kitab Bible ni. Dan kalau kata baca Bible boleh jadi murtad, bohong. Orang kata baca Bible boleh jadi murtad, bohong. Baca Bible boleh jadi bengong. Ya, waktu saya setuju. Kalau baca Bible boleh jadi bengong, jadi kita ni jadi bengong je. Sekejap gini. Tu ya, saya setuju. Dia bawa cerita 3 suku, lepas tu dia stop. Sambungan tak tahu kat mana. Dan yang kedua, bahasa-bahasa yang pelik. Dan Bible ni menghadapi masalah matematik. Cukup problem. Sekejap khabar kuda ataupun tentera Nabi Sulaiman ni sejumlah gini, kejap kalahkan sejumlah gini. Matematik dia problem. Sekejap 4,000, sekejap 14,000. Mana tu nak bakar? Matematik problem. Bapak ni doktor bilang pada kali. Pada tu tak apa lagi hak yang paling saya nampak tercelaka betul lah Bible ni. Nya boleh kata Nabi Lut ni, dia letak cerita Nabi Lut berzina dengan anak perempuan dia 2 orang. Boleh terima? Kononnya bumi Nabi Lut ini Allah Ta'ala turunkan bala. Dia cerita bala tu, bala yang diturunkan kepada umat Nabi Lut ni. Maka larilah Nabi Lut bersembunyi di gua. Bersembunyi di gua ya khabar. Kita lah Quran tak khabar pun Nabi Lut lari ni bersembunyi di gua. Bersama dengan anak dia 2 orang perempuan. Maka yang sulung kata kepada adiknya, kita ni tak ada lah zuriat orang lelaki ni. Kalau kita dah buat sesuatu, tak ada lah zuriat kita ni, zuriat soleh-soleh ni. Kononnya Nabi Lut dengan anak dia je selamat. Orang lain tak selamat seorang habuk. Sedangkan Quran kata Nabi Lut ni keluar bersama sebahagian mukminin daripada bumi Sadung itu. Tapi Bible ni kata 3 orang je. Maka apa dia buat? Maka dia berikan ayah dia ni konon jangan percaya, jangan pergi mana jahat ni. Ni cerita doktor ni. Maka diberi ayah dia tu arak. Maka hak yang sulung ni pun hanya gomor tu ayah dia ni. Maknanya berzina dengan ayah dia. Maka esok kan hak yang sulung ni kata, bagi aku siap dah. Esok boleh dengan adik dia pula puang. Maka dua-dua berzina dengan ayah dia, dah keadaan mabuk. Seterusnya datanglah, lepas tu mengandung belaka dia 2 orang ni. Mengandung belaka dan melahirkanlah anak, dan masing-masing adalah zuriat dia. Nabi ni buat kerja gini ke? Tapi bagi mereka tak ada berasa segan silu apa-apa. Tidak rasa bersalah Nabi dia ni berzina. Membuat cerita bahawa Nabi dia berzina ni, tak rasa bersalah. Pelik apa? Puak-puak ni buat cerita pelik je. Ya, mereka tak pelik. Nabi boleh bunuh. Alah sekadar nak buat cerita pelik lagu ni, bagi dia tak ada apa. Nabi tu hidup bunuh. Yaqtulunal anbiya bighairil haqq. Membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar. Oleh kerana itulah umat Palestin tu bagi dia apa sangat macam semut je, pergi spray bagong, spray. Bagi dia gitu je. Dia tak ada nilai. Pokok Yahudi ni. Bangsa lain pada non-Yahudi, bangsa lain pada Yahudi ni bagi dia tak ada nilai. Itu goyim namanya. Dalam akidah Taurat dia dinamakan sebagai goyim. Goyim ni lembu. Non-Yahudi itu semua goyim.
Goying tu lembu. Dia kata kita ni lembu. Semua bangsa lain daripada Yahudi lembu. Ni ingat dia seekor je manusia. Mu tahu tak dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut pokok ni beruk dengan babi. Kita lihat tu pula. Betul tak Al-Quran sebut mereka ni? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah mereka beruk. Di antara mereka itu Allah Ta'ala ubah rupa mereka daripada manusia kepada beruk dan babi. Kita tak sampai tahap tu lagi, lembu lagi mulia daripada beruk babi ni. Itu dia. Jadi solat ini ada dalam hukum Taurat. Puasa pun ada dalam hukum Taurat, Injil. Hatta Nabi Daud alaihi salam pun berpuasa. Bahkan puasa dia lagi baik, sehingga mendapat liput tayang meluas dalam kitab hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari buka. Kita ni hari ni buka, esok buka semua. Kita punya ni bila nak puasa tak tahu. Mari bulan Ramadan yang nak puasanya. Tu hebat puasa kita ni. Sekarang kalau kita tanya soalan ini kepada orang Kristian ni, aku mendapat tahu nabimu yang bernama Daud itu berpuasa, satu hari puasa, satu hari berbuka. Kamu puasa tak macam Nabi Daud ni? Sedangkan Nabi Daud itu keturunan Israel, betul tak? Keturunan Bani Israel. Kamu buat tak? Tak buat. Habis? Di mana kamu kata kamu ni ahli Taurat, ahli Injil? Inilah rupa-rupanya mereka ni mendapat musibah yang paling besar dalam agama. Musibah yang paling besar dalam agama nanti saya akan sebut bahagian yang seterusnya nanti. Ini harta, wasamarat, hasil bumi, yakni hasil pencarian kita. Samarat, buah-buahan merangkumi kepada hasil pendapatan kita, tanaman kita, usaha dan sebagainya. Kekurangan, Tuhan uji kurang. Hasil kapur sawit kita kurang, lepas tu naik pula, buat padi, bisa kata mari pula banjir, habis jana. Sakit jiwa tak? Sakit jiwa ni padi kalau ada kata tenggelam air ni. Saya buat padi pada kecil. Umur saya darjah 1, darjah 2 tu saya ingat saya pikul dah. Semai padi tu yang dicabut-cabut saya pikul dah. Umur darjah 1, darjah 2 tu sudah bawa dah padi ni pergi ke Bendan, jarak jauhnya ialah 3 km, pergi balik 6. Sebab kita tak beli beras masa kecil dulu. Kita tanam sendiri padi. Padi ni diuji oleh Allah Ta'ala ini dengan ujian yang banyak. Pertama tikuh. Nawak macam mana tikuh ni? Bubulah racun macam mana sekalipun, habis. Jadi tikuh ni pula satu masyarakat jahat dia ni, tepi batah ni tak makan. Dia ambil kat tengah tu. Hak yang kita tak nampak ni, cerdik dia tu, jahat dia tu. Dia ambil kat tengah. Dah kita tengok, jadi dia punya kapung dia pula situ. Ni tikus jangan main. Yang kedua, serangga. Kita nampak je serangga ni, tetapi dia merosakkan diri di saat selepas pendemungaan, yang mana padi ni dalam bentuk susu. Padi ni dia dalam bentuk susu. Kalau kita pegang, kita picit cik, dia keluar macam cair tu, putih tu. Sebelum nak jadi susu tu, dia isap manisang tu. Tu kerja serangga. Itu menyebabkan padi tu jadi hampa. Nakida, hampa. Kita pun tebal, kita pukul. Bila kita ayak, kita anginkan dia, terbang banyak. Yang tinggal sikit, yang lain semua jadi hampa. Ini penyakit ujian padi. Dan yang paling kita tu sekali ialah banjir. Yang ini kadang-kadang tengok sajalah, tengok dengan air mata lah. Apabila datang banjir ni, misal kata kita nak ambil dalam sebulan lagi, kita nak ambil padi ni, memang sebulan lagi memang kuning habis lah. Allah Ta'ala datang ke ujian macam ni,
banjir, patah habis batang padi, terendam dalam air. Nak buat mana padi ni? Nak buat apa padi ni yang terendam dalam air ni? 2 hari tumbuh. 2 hari tumbuh. Ambil lah mana-mana yang boleh. Kalau anda kata kita dapat, misalnya kata sepatutnya 400 kilo, dapatlah 50 kilo. Itulah rezekimu selama 3 bulan kamu berusaha atau lebih. Ini kata ujian. Tapi Allah Ta'ala menyebut wabasyiris sabirin. Berilah khabar berita gembira pada orang yang sabar. Pula dah. Sini yang payah ni. Harta habis dah. Sabar mana kita ni, Allah ni 3 bulan ni. Tu dia. Sabar dalam hal melaksanakan perintah Tuhan ni. Sabar dalam berada di medan perang, jihad. Sabar dalam menahan lapar. Sabar dalam mengeluarkan harta, infak, sumbang dan sebagainya. Sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan rezeki Allah Ta'ala. Wabasyiris sabir. Rupa-rupanya dalam hal musibah ni, perkara yang paling besar ialah sabar. Terima, redha dengan sabar. Ada terima, tapi terima dengan bersungguh. Sebab itulah satu kisah hadis riwayat. Ini hadis muttafaqun alaih, kata silap. Seorang wanita diuji oleh Allah Ta'ala kematian anaknya. Dia pun menangislah anak dia kat tepi kubur tu. Menangisi kematian anaknya sampai ke kubur tu. Menangis kat kubur tu. Kebetulan Nabi SAW lalu. Maka Nabi SAW bersabda, isbiri. Sabarlah. Maka dia jawab, apa kamu tahu? Masa tu dia jawab begitu, apa kamu tahu? Kamu tak menerima musibah seperti mana yang aku terima. Maka Nabi SAW tak layang, balik. Sahabat ni bila dah perempuan ni sebut macam tu, bila Nabi sapa rumah dia, dia pun lari semula pergi kat perempuan tu. Tak puas hati dengan perangai dia tu. Ini sahabat. Mu tahu tak mu cakap dengan siapa tadi? Mana aku tahu? Mu tahu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut perempuan tu. Daripada hadis ni saya terfikir rupanya ramai-ramai yang hidup di zaman di Madinah ni tak kenal Nabi. Ada tak kenal Nabi. Tak jumpa. Tambah-tambah dia perempuan kan. Jadi kita bagi SQ lah. Perempuan ni dia tak keluar rumah. Kita dah pagi hari keluar rumah dah. Perempuan kita cari kerja rezeki dan sebagainya, dia tak. Kembali semula menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf lah, aku tak kenal kamu ya Rasulullah tadi. Sekarang ni aku terima nasihatmu, aku bersabar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar yang dikira oleh Allah Ta'ala itu, dia ambil kira itu pada awal kejadian itu. Yakni tanpa, maksudnya apabila di awal ujian itu dimulakan dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama. Dan yang kedua, redha. Walaupun bersama dengan air mata, tak apa. Tidak ada manusia ni boleh tahan perasaan sedih, pasal itu adalah komponen manusia, komponen jiwa. Sedih, suka, gembira, itu komponen jiwa. Macam mana kita nak buat? Maka redha. Walaupun payah kita nak menerima hakikat, tapi redha. Bukan bersungut atau bukan mencela-cela. Bukan jadi gila. Itu tak boleh. Bangsa Arab kalau dia kehilangan nyawa di kalangan anak beranak dia, dia akan jadi gila. Dia akan melolong, dia akan mengoyakkan baju, pukul badan dan sebagainya. Pelik. Alhamdulillah bangsa kita ni tak jadi gitu. Dia jadi gitu. Saya tengok hadis-hadis yang datang ini, bangsa Arab begini. Bukan bangsa lain pun. Tapi kita bangsa Melayu kita ni tidak ada budaya ini. Mungkin ada lah maknanya, tapi terlalu terpencil. Maka syukurlah kita jadi bahasa Melayu ni. Dalam bab ni lah maknanya. Dalam bab ni. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar menghadapi musibah ini yang pahala besarnya di pada awal itu. Menghadapinya dengan redha, menerima seadanya dan dengan redha, dan bersabarlah. Ai bersabar di situ
bukan disertai dengan hal-hal yang boleh menyebabkan hilang pahala kita. Sebab tu bila kita bersungguh dalam menghadapi musibah, rupa-rupanya hilang pahala. Sudah dah kita hilang benda dah. Saya kata kita kehilangan benda. Betul tak? Hilang. Mana pula letak telefon aku ni? Ataupun telefon kena curi, kereta kena pecah, na'udzubillah min zalik, kita tak nak, ada contoh saja. Oh, kereta pecah, hilang belaka, celaka binatang mana ni katok kereta aku ni, habis gitu ya. Tak. Mula-mula sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yang ini yang kita kena baca. Saya rasa ramai ustaz-ustaz dah hajar dah benda ni. Hak ni dulu kita kena baca. Yang inilah yang dibaca oleh Ummu Salamah apabila suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Ayat tadi yang saya baca tadi itu, dia ada antara dia kisah-kisah nuzul, sebab nuzul dia. Salah satunya ialah apabila kematian Abu Salamah. Dan Ummu Salamah itu diajar oleh Nabi SAW supaya menyebut doa ini. Mula-mula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita sertakan pula dengan satu lagi di belakang itu, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atau ganjaran di atas musibah yang aku terima ini. Wa akhluf li khairan minha. Gantilah apa yang hilang daripada aku ini, apa yang terambil daripada aku ini, suatu yang lebih baik daripada yang hilang tu. Maka Ummu Salamah dalam hal ini dia kata memang benar, akhirnya Allah Ta'ala menggantikan untuk aku suatu yang lebih baik. Apa dia? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita, kalau nak tengok kisah Nabi handsome orang ni, saya lalu baca tak buku Syama'il Muhammadiyah. Beli buku ni, sangat bagus buku ni, oleh Imam At-Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah ini lebih kepada perwatakan Nabi SAW. Oh, Nabi SAW ini orang hebat. Hebat. Orang yang handsome dia tu, sehingga dipuji oleh makhluk, malaikat berpuji. Hebat Nabi. Comel orangnya. Dan digilai oleh wanita. Cuma kita tak sapa berita ni kita. Ramai wanita yang tawarkan diri nak kahwin dengan Nabi ni. Kita tak ada orang nak mari, perempuan nak mari nikah kita ni. Saya nak nikah kamu, tak ada. Bukan rasa sangat kita ni. Nabi tak. Nabi didatangi oleh wanita menawarkan diri. Kalau baca bab perkahwinan sendiri, hatta ada wanita tu datang menawarkan diri kepada Nabi. Nabi tengok atas bawah, tengok atas bawah. Kalau Nabi tengok atas bawah dia diam, maknanya tak minat tu. Boleh tahu dah. Tu boleh kebah dia sahabat pula boleh kaku ni. Kalau Nabi tak nak, kebah ke dia je. Sehingga di Mekah masa musim haji, haji ke umrah saya tak pasti, maknanya haji tu. Nabi sendiri SAW sendiri pun diberitahu bahawa ada orang yang nak menginang dia. Yang beritahunya ialah sepupu dia, Ummu Hani. Ummu Hani beritahu, ya Rasulullah, ada wanita ini datang untuk nak meminang kamu. Kamu pergi kat dia, kamu cium bau mulut dia, kamu cium bau ketiak dia. Nabi SAW nak ambil buat bini, suruh cium mulut dia, bau mulut dia dan ketiak dia. Kita hari ni tak tengok gambar FB pakai jadi lalu. Tak nak kabarnya Nabi ni, bukanlah bila sebut Nabi ni dia pun terima belaka tidak. Nabi yang salah hebat. Orang tu comel Nabi Yusuf AS tak. Syama'il Muhammadiyah menggambarkan bahawa dia lebih hebat, lagi comel daripada Nabi Yusuf AS. Tapi cuma ya kabar mirip Yusuf. Nabi Yusuf ni miripnya seperti aku. Tu yang nak kabar. Tapi lebih. Itu dia kehebatan Nabi SAW. Itu dia. Jadi Ummu Salamah ini mendapat ganti, kahwin dengan Nabi SAW. Allah punya gembira dia, Tuhan je yang tahu. Orang lain kata boleh ke dia juga. Orang pun tak sangka. Boleh kemu dah.
Orang ni duk bukan main lagi. Dia tengok Nabi tak. Sebab tu siapa yang berkahwin dengan Nabi SAW ini, seboleh-boleh dia akan berpisah. Sebab tu Maimunah radhiyallahu anha, itu adalah veteran yang usia sangat lanjut, tak nak berpisah dengan Nabi SAW, sehingga dia tak mampu melayani seks. Dia sendiri beritahu. Maka gilirannya beri kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka menyoroklah Aisyah. Orang ramai bukan aku lah. Tu Aisyah radhiyallahu, ambil kamu lah, aku tahu dah mu ni, ambil kamu. Bagi dia dengan Nabi, hidup dengan Nabi cukup lah. Itu rezeki. Ini kata fadilat doa ini besar sebenarnya. Tuhan ganti, Allah Ta'ala ganti. Saya sendiri pun menghadapi benda-benda musibah seperti ini banyak, tetapi Tuhan ganti kemudian. Ada kalanya makan masa yang lama, ada kala makan masa yang lama baru dapat balik. Kita hilang PT 300, digantinya 1000. Kita hilang benda yang bernilai, misalnya kata 300, digantinya 1000 ataupun 500 atau 700, dalam bentuk yang berbeza lah. Saya kata hebat hadis ni ataupun doa ni, hebat. Ini masuk sabar dalam menghadapi ujian ni ataupun menghadapi musibah ini, disertai dengan doa dan redha, bukan disertai dengan maki hamu ataupun bersungguh-sungguh sampai 3 bulan bersungguh lagi. Sebab tu kita dilarang di dalam masjid atau rumah Allah seperti ini. Bila kita hilang sesuatu, kita bising. Apa dia ambil jahat, hilang apa sebab, dilarang. Sebab itu dalam babul masajid, bab masjid dalam kitab Bulughul Maram, paling simple buku ni, fiqh yang paling asas, di situ ada ditulis hadis riwayat oleh Al-Bukhari, muttafaqun alaih hadis ini. Barang siapa yang menyebut-nyebut akan kehilangan barang dia ke atau apa saja di masjid, mungkit-mungkit, menyebut-nyebut, maka kamu sebut balik pada dia, semoga Allah tidak akan mengembalikan harta tu padamu. Kita kena doa gitu pula. Sebab masjid bukan untuk diumumkan benda hilang. Masjid bukan tempat untuk nak menyatakan bahawa itu hilang, ini bukan. Masjid tempat ibadat. Kalau hilang dia yang saya terima jelah. Jangan nak memburukkan institusi masjid. Pada kata Allah, saya kasut mahal, tok kat luar kasut, letak hilang. Dia mau pakai kasut mahal mari masjid apa? Mau pakai selipar Jepun pun tak apa dah mari masjid ni. Dah saya ni musafir sebagainya, selipar tu harga RM5 je, mu letak dalam buk belakang tu cukup dah. Nak mayang mu ambil kasut mahal ke, letak dalam buk, ambil lah selipar murah tu. Akal tu kena bijak sikit. Kadang-kadang kena curi, marah orang. Memang pencuri ni kamu nak ke mana? Pencuri ni dia peduli apa? Dia nak mencuri beti-besi ni. Saya tengok di Pantai Timur ni, berapa banyak masjid tu dia boleh buka tu beti tu, pecah. Punyalah jahat ni, lagi jahat pada kera ni. Kalau naik boleh tengok, astaghfirullahalazim, kata kera, aku ni jahat dah, tangan aku ni ada lagi lebih jahat pada aku. Kalau kera tu boleh bercakap, nak aku mana buat. Sebab itulah orang yang mencuri ni, tangan dia tu nyakit, macam kecil manis. Kecil manis kaki dia dah buruk dah, doktor suruh buat benda mah. Ni suruh kerak. Tangan orang curi ni lagi teruk pada kecil manis, sebab tu kena kerak. Obat curi ni kena kerak. Maka undang-undang hudud ini ada dalam kitab Taurat, disebutkan kembali oleh Nabi Isa dalam Injil. Tapi kita muslimin beriman dengan kitab Tuhan, tapi tak beramal. Mana mung dengan Yahudi rupa je. Duk marah ke Yahudi, dah mung tak Yahudi lah. Takut apa nak buat undang-undang agama? Bumi mu, tentera mu, polis mu. Semua siapa dia nak marah kamu? Cuba khabar.
Tak ada. Mu nak buat tak nak buat je. Lepas tu nyakit ni tak boleh selesai. Habisnya buat geriji ni semua kali. Satu makan pitih dah. Yang kedua, terbalah pula polis dengan bomba. Bomba kata keselamatan tak bagus, polis kata orang curi masuk. Betul tak? Buat geriji pun apa? Buat juga tu rumah saya kat Dungong tu. Molek ada apa nama orang Terengganu panggil cungkir lah, congkeh orang Terengganu panggil cungkir. Habis geriji tu semua, molek ada yang masuk. Bukan ada apa pun, rumah tu tak ada apa pun, habisnya rosokkan barang. Ni kata kera ni payah. Ini mazhab kera ni payah. Sebab tu saya surat tangan. Nabi SAW sebut kata fima rubu'ul dinar yuqta. 25 dinar. 25 dinar tu satu suku 25 dirham. 25 dirham tu bersama suku daripada 1 dinar. 1 dinar ini bersama 2.5 gram emas. Cuba hitung 1 gram emas sekarang berapa? Okey, 100.5 ke apa tahulah, kata kita ambil emas 1.5. Kalau 2 gram dah 300. Bagi 4. 1/4 daripada tu nilai tu kau curi kat dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tu undang-undang ni sebenarnya tidak ada lagi mengatasi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada lagi yang mengatasi hak tu. Dah kamu tak nak buat, tanggung hari ni. Hari ni orang curi ni dia tak kira siapa dah tadi. Tengah isi minyak boleh-boleh ada dia ambil dalam kereta tu. Orang ni keluar isi minyak ni ambil kat sana, you ambil duit. Kadang-kadang ugut dengan pisau. Tahap dia tu mula-mula mencuri, lama-lama akhir sekali jadi perampok. Perampok lagi dahsyat daripada mencuri. Kotak otorik ni bang, kotak otorok ni. Kotak perampok. Perampok ni lagi kanan. Ini musibah bagi ad-din, agama. Yang saya sebut tadi. Jadi musibah agama ini kalau nak berbahari memang banyak. Cuma kita boleh sebutkan di sini musibah agama yang paling kita takut sekali ialah iman dan amal. Kerana akhir zaman ini macam-macam produk agama yang didatangkan kepada kita yang entah daripada mana ambil. Kadang-kadang ada betul, kadang tak ada. Jadi tugas kita lah untuk menapisnya. Menapisnya itu menapis dengan ilmu, dan jalan yang paling baik ilmu ni kena tanya. Tanya betul pula, tanya kepada orang yang pakar. Kalau kita ingin bertanya tentang hadis, kita bertanya kepada orang yang pakar tentang hadis. Di Kuala Lumpur ni ramai yang saya kenal orang yang pakar bahagian hadis. Kadang dia tawaduk, rendah diri, dia pakar bahagian hadis. Salah seorang yang saya boleh sebut di sini, kawan saya yang belajar sama di Pakistan dulu ialah Ustaz Muhammad Zainul. Ini sebenarnya pakar hadis. Dia ni memang hebat dalam hadis. Saya tahulah. Satu kelas, satu meja gini, dan satu kursi panjang dia duduk sebelah, dan satu saiz badan. Dia gemuk, saya gemuk masa tu. Duduk atas kursi tu. Memang menjadi bahan ketawa Syekh. Kita tengok kita dua orang ni, tu ke. Takut patah kursi tu. Kursi tu. Memang dia seorang rajin, baca dan sebagainya. Dan dulu-dulu kalau kita ada masalah, memang kita tanya dia. Jadi dia rajin berguru, rajin bertanya. Ustaz Muhammad Zainul ni, hafizahullah, tanyalah dia. Sehingga saya pernah tanya dia, Syekh, tolong sekali. Ada jemaah tanya, kata, apa kau kahwin dengan jin? Berkahwin dengan jin. Soalan ni senang kena jawab, berkahwin dengan jin. Dia boleh keluarkan kenyataan ulama yang saya tak pernah dengar nama ulama ni. Kata ada seorang ulama dalam kitab ni sebut gini. Walhasilnya haram. Tak boleh kahwin dengan jin. Ambil mana buku ni? Kata, ada dalam kitab ni. Soalan ni soalan yang sangat terpencil. Nak jawab payah. Saya kata dia ni lah kata rajin. Jadi rujuklah orang seperti ini. Tapi kalau sekadar Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah buat gini, tanya, dan ni ambil mana sebenarnya? Adalah. Sebut lagu tu. Orang jual nasi lemak tepi tu boleh ngajar lagu tu. Kita tak nak lagu ni. Yang ini bukan pakar, bukan ahli. Sebab tu fas'alu ala zikri in kuntum la
ta'lamun. Jadi musibah-musibah agama akhir zaman ini ialah satu benda yang dilihat sebagai agama tapi sebenarnya bukan agama. Inilah fitnah kita dekat dengan kiamat hari ni. Ni musibah yang Nabi SAW ajar doa tu, Allahumma la taj'al musibatan fi Allahumma la taj'al musibata fi dinina. Ya Allah, janganlah kamu turunkan musibah pada agama yang ada pada aku hari ni. Ya, itulah maknanya produk agama yang mana kita ingatkan dia itu agama, kita pun ambil, kita pun buat, pahala tak ada, dosa dapat. Ini masalah agama yang paling bahaya. Pahala dah lah tak ada, ditulis sebagai dosa. Dia tak sama dengan masalah muamalah. Muamalah tak apa, tak buat, dia tulis apa-apa. Kamu tersilap makan pun, maknanya Tuhan ampun lagi. Tetapi dalam bab agama ni, terutama berkait dengan kepercayaan dan ibadat, kamu buat benda tu, kamu silap, kamu akan disoal benda tu esok-esok, dan kamu jawab. Kamu ambil mana benda ni? Sebab agama dah sempurna kan? Tak ada sekata dah, agama sempurna. So, bila sebut sempurna, tak perlu kita nak tambah baru, kita nak buat, kita nak cerita baru, dan kita tak perlu nak kurang. Just follow saja, ikut je. Cara nak ikut dia itu dengan ilmu, pengetahuan. Artinya kita tahu benda tu direct dari Nabi SAW. Kalau kita tak tahu daripada mana benda tu, masih confused, masih dalam peringkat perbincangan, biar dulu lah. Dia tanya orang cakap agama Muhammad, mana benda ni? Ni kamu sebut gini ni, Nabi sebut tak gini? Apa yang kamu buat macam ni, Nabi buat tak? Cara membuat ni. Kamu kata fadilat dia sebanyak sekian-sekian banyak ni, betul ke Nabi sebut gini? Fadilat banyak ni. Zikir gini, fadilat gini. Zikir gini, fadilat gini. Muhammad mana benda ni? Nabi ada sebut tak benda ni? Tak ada. Dah tak ada, Muhammad mana? Orang ramai orang cakap benda ni, tak boleh. Itu hawa nafsu dah. Itu dah je. Maka, sorry lah, minta maaf lah. Kalau kamu ambil hak yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim ke, aku nak mudah je agama ni. Jadi, dah kamu tak hormat ke? Tok Guru, bukan soal hormat tak hormat. Soalnya besok aku dibangkit kubur seorang. Duduk depan Tuhan nak jawab soalan seorang. Syurga neraka pun aku seorang tanggungjawab. Mu tak tolong aku. Ini hakikat ujian selepas mati. Ni kita kena ingat. So agama, musibah agama ini, sabar, betul sabar dia ialah kita kena check. Kita kena semak. Macam kita selalu semak, selalu kita buat maintenance kereta. Tiap bulan pergi hantar servis. Check belaka. Kereta check. Takkanlah agama kita tak boleh check. Bukanlah apa yang ada pada kita tu semestinya betul. Sedangkan antara kita dengan Nabi SAW itu 1435 tahun. Di tengah-tengah ini berita ni betul ke? Maka kita kena cek agama kita. Musibah agama ni, ini yang paling ditakuti. Sebelum datang Dajjal, sebelum datang Yajuj Majuj, hak tu lagi berat. Ni sebelum kedatangan ni hak lagi dahsyat ni, maka kita kena cek. Tanyalah, betul ke aku buat macam ni? Ada ke buku? Cek. Supaya apa? Supaya musibah ini tidak merugikan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi masalah bertawakal itu ialah dalam hal kita berserah pada Allah Ta'ala. Berserah pada Allah Ta'ala dalam musibah ini ialah kita kembalikan kesulitan ini dengan doa tadi. Dengan doa yang saya sebutkan tadi. Itulah tawakalnya sebenarnya. Itulah tawakal ni. Sebab musibah ni dia bukan tawakal sebenarnya. Musibah tak ada kena-kena dengan tawakal ni. Musibah dia ada sabar je. Sebab tu Tuhan sebut wabasyiris sabirin. Dia tak ada sebut wabasyiris sabirin wal mutawakkilin. Tak ada. Tawakal ini untuk satu kerja yang kita nak buat akan datang. Satu kerja yang kita nak buat, kita dah ambil semua aspek semua sekali. Lepas tu bismillah, tawakal Allah. Tu baru betul kita berserah urusan tu kepada Tuhan. Tapi kalau nak letak tawakal dengan musibah ni, dia tak boleh. Sebab Tuhan tak sama, tak gabungkan dengan musibah ni dengan sabar ni dengan tawakal, tak ada. Jadi sebab tu saya sebut tawakal dengan sabar saja. Tawakal musibah dengan sabar, ya, itu dalilnya. Tawakal dengan usaha yang lain. Jadi kita kena bezakan antara dua tu. Bersabar dah, tawakallah pada Allah. Sebenarnya bersabarlah kepada Allah dalam menghadapi musibah ini. Jadi saya rasa sekadar itulah maknanya apa yang mampu yang saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keringanan dalam hidup ni dan
kalau boleh jauhlah daripada musibah-musibah dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebab itu jangan lupalah doa ni dalam sujud kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Besar ni. Ini panggil sayyidud doa. Penghulu doa ni dia. Kita minta ke semua kebaikan di dunia yang ada ni dan juga kebaikan di akhirat. Jangan lupa doa ini. Kalau anda kata kena musibah pun, kemungkinan Allah Ta'ala akan beri juga ujian yang betul, yang sedikit, yang kecil, yang boleh kita handle, yang tak siapa kita gadar akidah kita. Seperti yang terjadi oleh ikhwah di Indonesia, kerana Maggi satu boleh tukar jadi Kristian. Berat tak musibah makan je. Orang nampak makan ni gitu je. Kerana Maggi satu bungkus, dia boleh tukar agama dia. Kerana lapar. Kita tak nampak lapar gini-gini tak. Tengok di Afrika. Kerana lapar macam pasal, boleh tukar agama. Kita nampak, lapar puasa beres. Tak. Ada lagi lapar lebih teruk. Apa dia? Itulah maja'ah. Maknanya kelaparan yang dahsyat. Jadi kita tak nak musibah yang seteruk itu seperti yang dialami oleh bumi-bumi lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga dan melihara kita, dan memberi kebaikan yang banyak pada kita semua, insya-Allah Ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas jemputan ke surau ini, dan insya-Allah panjang umur. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.